Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الحمد لله الذي فرض الحج على القادر المستطيع حيث قال في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanil muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sama-sama kita dipanggil menghadap Allah dan dibawa ke alam akhirat nanti kita dalam keadaan Islam yang taat dan membawa hati yang bersih dari kesan-kesan dosa dan maksiat serta sifat-sifat madmumah yang melayakkan kita menjadi penghuni syurga yang kita sentiasa berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya. Matlamat dan tujuan hidup kita adalah jelas, yaitu untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah sebagai pencipta kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, mengabdikan diri kepadaku.
Hasil dari taat mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah, hati seseorang menjadi bersih dan baik. Dan dari hati yang bersih dan baik inilah menyebabkan seseorang itu sentiasa mengerjakan kebaikan dan amal-amal soleh yang menyebabkan Allah meridainya dan mengasihinya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak taat, tidak mengerjakan suruhan Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, hatinya menjadi kotor gelap, diselimuti titik-titik hitam. Dan sesiapa yang berhati kotor, akan lahirlah perbuatan-perbuatan jahat yang merosot dan menyusahkan orang lain, yang menyebabkan murka Allah dan kebenciannya, dan akan diadab di nerakanya. Wal'iyadu billah. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya ingin menarik perhatian sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, bahawa sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah dan mengasihani memerintah dan mewajibkan kita mengerjakan amalan-amalan dan kerja-kerja yang boleh membersihkan hati kita, dan melarang kita dari melakukan kerja-kerja maksiat yang merosokkan dan mengotorkan hati kita dan mendatangkan adab kepada kita sendiri. Allah mewajibkan kita beriman, mempercayai rukun iman, supaya akidah dan hala tuju hidup kita ini betul, tidak sesat. Allah mewajibkan kita sembahyang 5 waktu, supaya kita sentiasa ingat kepadanya dan mencegahkan kita dari melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Seterusnya, Allah wajibkan kita mengerjakan ibadat puasa sebulan di bulan Ramadan, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sanggup menahan diri dari melakukan maksiat dan sabar mengerjakan taat. Seterusnya, kita diperlukan mengeluarkan zakat yang boleh merapatkan hubungan sesama manusia, yang mendatangkan kasih sayang sesama Islam, dan membersihkan hati dari jat-jat hasad, dengki dan bakhil, kedeku serta ramah Allah. Demikianlah rahmat Allah terhadap kita. Ditugaskan kita mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain dari kewajiban yang tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman Rahimnya memfardukan kepada kita suatu lagi amalan yang lebih hebat, yang memerlukan keuangan yang banyak, masa yang lama, tenaga yang kuat untuk melaksanakannya, dan faedahnya serta hikmatnya tentulah lebih besar, lebih banyak dan lebih hebat. Ibadat tersebut ialah mengerjakan haji ke Baitillah yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97 yang berarti, bagi Allah wajib atas manusia mengerjakan haji ke Baitillah bagi orang-orang yang mampu. Dan firman-Nya lagi, wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya, suruhlah kepada semua manusia agar melaksanakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang kepadanya dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh untuk mereka menyaksikan berbagai faedah untuk mereka. Suratul Haji ayat 27. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, untuk menunaikan ibadat haji bermula daripada niat, kemudian mengumpulkan keuangan yang banyak,
yang memerlukan sifat pengorbanan, kemudian menunggu giliran menghadiri kursus-kursus, seterusnya bermusafir ke Makkahul Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah yang begitu jauh, dengan perjalanan darat dan udaranya, dan seterusnya berkampung di Makkahul Mukarramah selama beberapa minggu, dan di Al-Madinatul Munawwarah kira-kira seminggu, dan amalan bertawaf di Ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah, berwukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, dan menuntar batu jamrah. Semua adalah kerja-kerja yang besar dan hebat, yang tiap-tiap satu mempunyai rahsia dan hikmah yang begitu banyak dan tinggi. Pengalaman yang dilalui oleh setiap jamaah haji adalah tidak ternilai harganya. Allah menjelaskan antara hikmahnya, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksi sendiri pelbagai manfaat untuk mereka. Pengalaman mereka dalam perjalanan melihat keajaiban kejadian Allah, keadaan awan menggunung di langit tinggi, keadaan padang pasir dengan bukit-bukit dan batu-batunya, perihal manusia dengan berbagai bangsa dan warna kulitnya, dan dapat berada di samping Ka'bahnya. Pengalaman semasa di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina, dan tempat-tempat bersejarah yang lain, semua menambah ilmu, menambah keinsafan, menambah kesedaran, dan menambah keyakinan dan keimanan kepada kebesaran Islam dan kebenarannya serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang dilakukan semasa di tanah suci boleh menyucikan jiwa dari kesan-kesan dosa, yang melayakkan seseorang jemaah haji yang mabrur mendapat kedudukan tinggi di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajjal baita falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummu." Muttafaqun alaih. Artinya, sesiapa yang mengerjakan haji dan tidak bercakap kotor dan tidak melakukan kefasikan, keluarlah ia daripada dosa-dosanya menjadi bersih seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ikhwanil muslimin sidq jemaah yang dirahmati Allah, ibadat haji mempunyai kaitan yang rapat dengan sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka berdua lah yang membina Ka'bah. Terdapat di tepinya makam Ibrahim, yaitu kesan tapak kakinya semasa membinanya. Terdapat di sampingnya Hijr Ismail, telaga Zamzam yang juga anugerah Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam semasa masih bayi, hasil usaha ibunya berlari-lari mencari air di antara bukit Safa dan Marwah. Bila disebut tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, mengingatkan kita kepada tiga sifat dan sebab utama menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu dan sanggup melakukan kerja-kerja besar dan berat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keimanan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala cukup tinggi sehingga sanggup meninggalkan anaknya yang masih bayi bersama istrinya Siti Hajar di tempat yang kering kontang. Pada masa itu, tanpa sebarang bekalan yang sekarang ini menjadi bandar besar, menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia, yaitu Makkahul Mukarramah. Kedua, ikhlasnya Nabi Ibrahim dalam menunaikan segala perintah dikerjakan kerana Allah semata-mata, tidak kerana yang lain. Sanggup melakukan apa sahaja demi keridhaan Allah, sehingga sanggup mengorbankan anak kesayangan sendiri apabila diperintah oleh Allah supaya berbuat demikian. Disebabkan oleh keikhlasannya mengerjakan perintah Allah pada masa itu, amalan berkorban menjadi sunat ikutan sepanjang sana. Ketiga, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam
melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, dan kesabarannya menghadapi sebarang dugaan menyebabkan ia berjaya dalam ujian Allah, dan cara hidupnya menjadi ikutan dan namanya disebut berkali-kali dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Ibrahimiyah yang dibaca dalam tahiyat setiap kali umat Islam mengerjakan sembahyang. Ikhwanil muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang telah diuraikan adalah sebagaimana berikut. Pertama, tujuan dan matlamat hidup kita sebagai manusia adalah jelas, yaitu mengabdikan diri kepada Allah dan melaksanakan suruhan serta meninggalkan larangannya. Kedua, hati kita menjadi bersih dengan taat dan menjadi kotor dengan maksiat. Ketiga, mereka yang berhati bersih dikasihi Allah dan layak memasuki syurga, yang berhati kotor dibenci Allah dan layak ke neraka. Keempat, ajaran agama adalah nikmat dan rahmat dari Allah, menjamin kebaikan dunia dan akhirat yang perlu dihargai, disyukuri dan diamalkan bersungguh-sungguh. Ini kelima, ibadat haji sangat hebat kesannya kepada rohani dan jasmani untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Berarti haji mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah itu tiada balasan baginya melainkan syurga. Keenam, agama Islam adalah agama sejagat untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal batas bangsa dan negara. Realitinya dapat dilihat di musim haji. Mereka dari seluruh pelosok dunia berkumpul di sana dalam suasana persaudaraan, bersatu hati dalam bersatu matlamat. Dan yang ketujuh, iman, ikhlas dan sabar adalah asas dan asbab kejayaan dalam menghadapi semua cabaran hidup dan sebarang ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Sesiapa yang mengerjakan ibadat haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah berbuat maksiat dan bertengkar semasa mengerjakan haji. Segala yang baik yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون
وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم إلى يوم الدين واعد كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين والظلم والظالمين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين وانصرنا على هؤلاء الذين يصدوننا عن سبيلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان kebawahi yang maha mulia Sultan Muhammad kelima As-Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.